طيب. طيب. بسم الله. Kita tunggu dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini kita dapat bertemu untuk kita menyambung perbahasan kita daripada kitab Syarh Al-Ghurar min Mawquf Al-Athar karangan Syekh Saleh Ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullah, iaitulah syarah bagi 40 athar dari 40 orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Jadi untuk kali ini adalah sesi yang kedua lah. Sesi kedua kita tak salah bulan 3 kot rasanya kita buat sesi yang pertama, dan kita berhenti pada athar yang ke-10, iaitulah athar Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Jadi insya-Allah pada sesi yang kedua ini kita akan sambung athar yang ke-10 daripada kitab ini. Baik. Qala al-musannif waffaqahu Allah, al-ghurratul 'ashirah an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu qala ijlis bina nu'min sa'atan يعني نذكر الله. رواه أحمد في الإيمان وابن أبي شيبة فيه وفي المصنف واللفظ له وإسناده صحيح وعلقه البخاري مجزوما به. ومعاذ بن جبل هو معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي يكنى أبا عبد الرحمن ويلقب بإبراهيم هذه الأمة. توفي سنة 18 بشرقي غور بيسان في الأردن من بلاد الشام. Daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, bahwasanya beliau mengatakan, ijlis bina nu'min sa'atan. Duduklah bersama kami, kita beriman satu saat. Ataupun kita beriman. Maksudnya kita akan tengok nanti apa maksud nu'min sa'atan. Maksudnya mari kita duduk sebentar, kita tambah iman kita. Itu maksud dia. Ya'ni nazkurullah. Ini dengan kita mengingati Allah. Baik. Di asar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Al-Iman, Ibnu Abi Shaybah dan dalam kitabnya juga Al-Iman, dan juga
Al-Musannaf. Musannaf Ibn Abi Shaybah. Dan lafaznya. Dan sanadnya adalah sanad sahih. Isnaduhu sahih. Dan Imam Al-Bukhari meriwayatkannya dengan muallaq. Secara ta'liq. Dan menjazamkannya. Dan ini kita akan tengok pada syarahan dia. Baik. Qala syarih wafaqahullah, berkata pensyarah bagi kitab ini. Baik, kata beliau, termasuk daripada asar yang ke-10 ini, termasuk daripada 40 kan, 40 asar daripada 40 orang sahabat Nabi, di antaranya ini yang ke-10, iaitulah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Iman, Ibn Abi Shaybah dalam Musannaf dengan sanad yang sahih. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an katanya, ijlis bina nu'min sa'atan. Mari kita duduk sebentar, kita beriman sebentar. Kita beriman sebentar. Maksudnya kita mengingati Allah. Baik. Kata Syekh, allaqahu al-Bukhari majzuman, mu'allaq fi istilah muhaddithin wa ma saqata min mubtada'i isnadihi fawqa al-musannif rawin aw akthar. Hadis ni kalau kita tengok Imam Al-Bukhari dia riwayatkan secara muallaq. So muallaq ni apa? Muallaq ni dari sudut istilah muhaddithin, apa yang digugurkan daripada mubtada', yakni permulaan isnadnya, yakni di atas fawqal musannif. Lepas pada musannif itu maksudnya digugurkan beberapa orang perawi ataupun lebih, seorang perawi atau lebih. فإذا سقط الشيخ المصنف أو شيخه أو شيخ شيخه أو هما فمن فوقهما سمي هذا معلقا. Jadi kalau dalam sanad tu digugurkan guru kepada penulis, ataupun guru kepada guru penulis, ataupun kedua-dua rawi, yakni merupakan guru dan guru kepada guru penulis, dan orang yang berada di atasnya digugurkan, maka dinamakan hadis itu sebagai muallaq. Jadi ini kenapa dikatakan rawahul Bukhari ataupun wa'allaqahul Bukhari majzuman bih. Baik. Apa yang dimaksudkan dengan muallaq tadi kita sebut ta'liq, hadis-hadis itu maksudnya diriwayatkan secara muallaqah. So maksudnya perawi antara Imam Al-Bukhari dengan kita kata sahabat, yakni Mu'adz, ada beberapa orang yang digugurkan. Jadi dia disebut sebagai muallaq. Tu kita kata ta'liq. Kan? Tergantunglah. Dia tergantung. Baik. Pada dasarnya bila muallaq ni dia tak ittisal sanad lah, tak bersambung lah sanad. Tetapi kat sini kita tengok Syekh menyebutkan majzuman bihi. Maksudnya Al-Bukhari, apa maksud majzuman bihi? So, Al-Bukhari meriwayatkannya secara muallaq. Tetapi secara dia menjazamkannya. Maksud menjazamkannya, maksudnya bisiratin tadullu ala al-qat'i. Yani dengan merujuk kepada sirah, yakni konteks ataupun bentuk periwayatan itu menunjukkan ianya berlaku secara pasti, qat'i. Contohnya macam disebut qala wa dzakara dan seangkatan dengannya. So maksudnya bagi Imam Al-Bukhari, walaupun dia riwayat ini diriwayatkan secara muallaq, tetapi Al-Bukhari menjazamkannya. Maksudnya dia adalah diterimalah, kan? Baik. Kemudian Syekh hafizahullah dia letakkan nisbah riwayat ini kepada Imam Ahmad dengan Ibnu Abi Shaybah dalam Kitabul Iman. Kitabul Iman. Baik. Kalau kita tengok itlaq, secara umumnya itlaq, kalau kita sebut rawahu Ahmad saja, maka kita fahamlah kalau hadis tu kita sebut rawahu al-Imam Ahmad. Kalau secara mutlak maksudnya dia dalam riwayat musnad lah, musnad Imam Ahmad. Sama juga macam rawahu Ibnu Abi Shaybah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Shaybah. Kalau dia secara itlaq, secara mutlak, kita fahamlah Ibnu Abi Shaybah. Kalau riwayat dia, kita sebut tak ada lain lah melainkan musannaf. Musannaf Ibnu Abi Shaybah. Baik. Tetapi kedua-dua riwayat ini datang dalam Kitabul Iman
masing-masing karangan Imam Ahmad dan juga Ibnu Abi Syaibah. Tapi kitab ni mungkin mafqud lah kan. Baik. Wa qawluhu wal lafdhu lahu ay Ibnu Abi Syaibah. Kalau kita tengok lafaz ni adalah lafaz Ibnu Abi Syaibah. Baik. Dan ini antara macam mana masalik musannafin atau musannifin, penulis-penulis kitab lah, mereka letakkan riwayat itu ataupun sandaran riwayat itu mereka akan letakkan dengan semuanya ataupun sebahagiannya. Dan kalau kita tengok balik ini, kita kata antara dari sudut teknikal lah kan. Baik. Baik, kemudian kita tengok apa yang makna asar ini. Ini yang paling penting lah. Yang tadi itu hanya teknikal lah kan. Baik, kalau kita tengok balik di sini hadis ataupun asar Mu'adz bin Jabal rahimahullah radhiyallahu anhu. Penjelasannya di sini bayan iftiqarul abdi ila riayati imanihi mulahadhati. Fa inna dinal abdi a'zamu ma alayhi wa huwa ajdaru bil inayati wa ahaqqu bit tafaqqudi wa riayah. Bila Mu'adz bin Jabal rahimahullah radhiyallahu anhu kata, "Ijlis bina nu'min sa'atan liyadhkurallah atau linadhkurallah." Mari kita duduk sebentar untuk kita beriman. Apa maksud dia? So, dia maksudnya di sini nak menjelaskan kepada kita bagaimana keperluan seorang hamba itu untuk dia menjaga urusan keimanan. Dan dia mengambil berat tentang perihal berkenaan dengan keimanannya. Kerana urusan berkenaan dengan iman, urusan adalah urusan agama. Dan sesungguhnya agama seseorang hamba itulah perkara yang paling penting, melebihi segala perkara. Dia adalah agama kita ni, pegangan iman kita, inilah perkara yang merupakan segala-galanya. A'zamu ma alaih, yang menjadi perkara yang paling agung, paling besar yang perlu kita jaga. Yang kita bertanggungjawab untuk menjaganya. Inayah kita. Wa huwa ajdaru bil inayah. Dia perkara yang paling kita kena ambil perhatian dan paling kita kena jaga. Hari ni orang dia jaga dia punya pakaian, dia jaga dia punya rumah, dia jaga dia punya kereta. Setiap bulan dia akan pergi servis, dia akan jaga kereta dia. Dan dia jaga dia punya barang-barang dia. Tetapi sejauh mana inayah, sejauh mana penjagaan terhadap iman. Sebab itu, asar Mu'adz bin Jabal ini, ijlis bina nu'min sa'atan, nak bagi tahu dekat kita betapa seorang hamba itu sangat-sangat perlu dan berhajat kepada penjagaan iman. Wa ahaqqu bi tafaqqudi wa ri'ayah. Inilah perkara yang paling berhak untuk dia selenggara dan dia menjaga. Keimanan iman kita ni pun kena servis. Jangan kita servis kereta saja. Bahkan iman kita ni sentiasa kena servis. Begitu juga orang hari ni. Dia pakai handphone, dia nak kena update softwarenya. Dia pakai laptop, dia pakai komputer, dia nak kena update software. Takut ada apa kita kata, dia kena prepare antivirus dan sebagainya, sebab nanti takut ada malware lah, bugs lah, apa benda lah, perisian hasad lah, macam-macam. So sebab itu dia kena update. Minor update ke, major update ke, macam-macam. Kena jaga. Sebab takut rosak. Takut kena virus. Dia perlu sedar, urusan berkenaan nak menjaga iman itu sepatutnya lebih dia kena fikirkan. Lebih daripada nak jaga servis kereta tadi. Nak jaga update software ke, hardware ke, apa benda ke, komputer ke, handphone dia. Itu lebih. Baik.
Kemudian kita tengok pada makna perkataan Mu'adh bin Jabal. Ijlis bina nu'min sa'atan. Mari kita duduk. Nu'min sa'atan. Nu'min sa'atan ni apa maksud dia? Kita beriman satu saat. Apa maksud sesaat? Kita beriman 1 jam ke, 1 saat ke, apa benda maksud dia? Baik, dekat sini penjelasan kepada kita bahawasanya iman itu bertambah dan berkurang. So, nu'min sa'atan di sini adalah khabar tentang berkenaan dengan kaum mukminin. Yang mana mereka, orang-orang beriman, mereka sentiasa berusaha untuk menambahkan keimanan mereka. Jadi, ajakan Mu'adh ini supaya duduk bersama untuk beriman, bukan untuk menghasilkan aslul iman. Kerana aslul iman ni mesti kena ada. Tetapi yang dimaksudkan dengan ajakan Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, ijlis bina nu'min sa'atan, maksudnya adalah talabuz ziyadah alaih. Memohon ataupun mengajak untuk menambahkan keimanan. Bukan nak ajak untuk beriman. Kerana orang yang beriman, dia sudah ada asal iman. Tetapi perkataan Mu'adh ini lebih tertumpu, lebih terfokus kepada ajakan untuk menambahkan iman. Untuk menguatkan iman. Maka makna perkataan seorang beriman ataupun perkataan Mu'adh ini lebih khususnya, ijlis bina nu'min sa'atan, maknanya ay nazdadu imanan. Ijlis bina nu'min sa'atan. Mari kita duduk sebentar. Maksudnya untuk menambahkan keimanan. Dan termasuklah daripada usul ahli sunnati wal jamaah. Bahawasanya iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Supaya bertambah iman mereka bersama dengan iman mereka yang sudah sedia ada. Maksudnya iman yang asal tu dah ada. Tetapi orang beriman dia nak tambah lagi iman. Menunjukkan iman itu bertambah dan berkurang. Dalam surah Muhammad ayat 17 Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى. Orang-orang yang mencari petunjuk, Allah akan menambahkan kepada mereka petunjuk. So, menunjukkan kepada kita, petunjuk iman itu bertambah. Dalam surah Al-Muddathir ayat 31, Allah Ta'ala berfirman, وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Supaya bertambah orang-orang beriman itu akan iman mereka. Dan banyak lagi ayat-ayat menunjukkan kepada kita bahawasanya iman itu bertambah. Mana dalil iman itu berkurang? Kalau orang tanya, adakah dalil iman itu berkurang? Antara dalilnya, seperti mana yang diistimbatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, bahawasanya setiap perkara yang menerima penambahan, maka ianya juga menerima pengurangan. Itu dalil dia. Itu istidlal dia. Maksudnya kalau sesuatu itu menambah, maka dia juga menerima pengurangan. Macam kita kata air dalam bekas ni. Kita baru buat, kita tambah, kita buat, okey, dia ada dia punya sukatan dia. So bila kita minum, bismillah. Maka dia berkurang. Maka kemudian kita pergi tambah lagi. Kita tambah lagi, kemudian kita minum, dia berkurang. Sampailah habis, maka kita tambah dan dia akan berkurang. Maksudnya setiap perkara yang menerima penambahan, maka dia menerima pengurangan. Jadi menunjukkan kepada kita iman itu yazid wa yanqus. Dan banyak lagi lah dalil-dalil. Cuma kita tak mau jelaskan dekat sini. Penjelasan yang lebih panjang itu, maka rujuklah dalam kitab-kitab i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Baik. Yang berikutnya kita nak bincang tentang manfaat seorang hamba. Iaitulah berdasarkan asar Mu'adh bin Jabal ini radhiyallahu anhu, bahawasanya nak bagi tahu dekat kita manfaat seorang hamba itu akan berlaku dengan proses berzikir. Disertai dengan fokus dalam hati. Apabila seorang hamba itu dia fokus dalam
dan menjauhkan dirinya daripada segala perkara-perkara yang dapat mengganggu fokusnya, maka ketika itulah hatinya akan menjadi kuat dan akan mendapat manfaat daripada zikir. Sebab itu orang yang berzikir dengan keadaan dia menghadirkan hatinya itu lebih banyak manfaat berbanding dengan orang yang berzikir tanpa hadir hatinya. So di sini kita boleh dapat manfaat. Macam mana para sahabat dahulu mereka duduk bersama, mereka menambah keimanan dengan mereka berbincang tentang perihal berkenaan dengan akhirat, perihal perkara-perkara yang dapat menambahkan iman dan menambahkan ketakwaan mereka kepada Allah. Baik. Kemudian perkataan Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, bila Mu'adh kata ijlis, ini fi'il amr. Duduklah, mari duduk. Ajak duduk. Isyaratun ila talabi jam'il qalb. Maksud ijlis di sini, dia adalah isyarah ataupun isyarat yang menunjukkan permintaan supaya seseorang itu menghimpunkan hatinya untuk mengingati Allah. La ikhtisasil jam'i bil julus. Bukan khusus bermaksud, maksudnya di sini mesti kena duduk. Mesti kena duduk. So dimaksudkan dengan ijlis di sini adalah isyaratun ila talabi jam'il qalb, kata Syekh. Dia bukanlah satu-satunya maknanya kita kata mari duduk betul-betul. Tak semestinya. Kerana termasuk daripada zikir-zikir yang bermanfaat, yang mulia. Contohnya macam bacaan dalam solat. Maksudnya kita akan baca dalam keadaan kita berdiri. Jadi kat sini julus. Duduk dekat sini, ajak duduk ni maksudnya adalah fokus. Pusatkan dalam hati kita untuk kita fokuskan untuk berzikir. Untuk kita mengingati akan perintah-perintah Allah. So kat sini kalau kita tengok balik, itu penjelasan saya lah. Maksudnya boleh kita kata, ya maknanya ajak duduk bersama, duduk dalam majlis ilmu. Tetapi dia lebih umum, maksudnya lebih makna yang lebih tersurat ataupun tersirat, iaitulah apa? Ajak supaya fokus dalam zikrullah, dalam berzikir untuk menambahkan keimanan. Itu maksud ijlis bina nu'min sa'atan ay liyazdadu imanan. Baik, untuk menambahkan iman. Baik. Kemudian yang berikutnya dalam asar ini, kita nak bagi tahu dekat asar ini nak bagi tahu dekat kita pemberitahuan bahawasanya zikrullah itu antara sebab yang paling besar untuk mencapai untuk seseorang itu mencapai penambahan iman. Zikrullah adalah sebab yang paling besar untuk seseorang itu mencapai penambahan iman. Kerana apa? Kerana seorang yang mengingati Allah, maka akan besarlah hubungannya, akan menjadi hebatlah hubungannya dan bertambah kuatlah kekuatan imannya itu apabila dia mengingati Allah. Kerana apa? Kerana hakikat zikrullah itu secara syar'i maksudnya hudurullah wa i'zamuhu fil qalbi wal lisan aw ahadihima. Menghadirkan Allah dan mengagungkannya di dalam hati dan lisan ataupun salah satu katanya. Itu hakikat zikir. Kita menghadirkan Allah. Maksud menghadirkan Allah ni maksudnya kita mengagungkan perintahnya. Dan kita melaksanakan perintahnya. Mengagungkannya di dalam hati dan lisan. Kan? Itu maksud zikrullah. Itu maksud zikrullah secara syar'i. Bismillah. Baik. Sebab apa dikatakan sama ada di dalam hati atau lisan atau salah satu daripadanya? Maknanya di sini,
Kalau zikrullah itu diungkapkan dengan lisan semata-mata tanpa dihadirkan dengan hati, tetap diberikan pahala, tetapi tidaklah sempurna dari sudut pahala khusyuk dan juga pahala hudurul qalb tadi, kehadiran hati tadi. Baik, yang berikutnya untuk kita memahami apa asar Muaz ini lagi, ataupun kita boleh kata jugalah faedah yang kita boleh dapat daripada asar Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ini, iaitulah apa? Hajat jiwa kita ini berhajat kepada kita kata berhajatkan kepada perkara yang boleh melembutkan melembutkan jiwa. Dan sudah tentulah apa? Ianya kita kata jiwa ini dia dah memang Allah Ta'ala ciptakan, memang dia telah dihiaskan dengan yang berkait dengan kezaliman dan kejahilan, kerana manusia secara tabiatnya Allah Ta'ala ciptakan mereka bersifat zalim dan jahil. Jadi hajat jiwa kita ini adalah untuk menyusun dan juga memastikan supaya ianya tidak dikawal oleh syahwat tadi dan dirosakkan oleh kezaliman dan juga kejahilan diri sendiri. Sebab itulah zikir adalah salah satu perkara yang paling ampuh untuk mengekang jiwa dan juga hawa nafsu kita daripada terlibat dalam kezaliman dan juga kejahilan. Baik. Sebab kalau kita tidak kita mengabaikan zikrullah, maka hati kita akan lalai. Baik. Dan termasuklah dalam kategori ini ulama bahaskan berkenaan dengan kesedaran hati seorang hamba itu, yang melibatkan benda-benda yang raqaiq, benda-benda yang boleh melembutkan hati. Iaitulah perkara-perkara yang dapat melembutkan hati ini, antaranya adalah zikrullah, kita mengingati Allah untuk menambahkan iman kita, maka ini yang akan menghilangkan kerasnya hati dan akan menghilangkan kerasnya penyakit kerasnya hati daripada hati seseorang. Baik. Sebab itu kalau kita tengok balik antara contohnya perkataan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Saidi Khatirih, dia kata ta'ammaltul ilma wal mila ilaihi wa tashaghula bihi fa idza huwa yuqawwi al qalba quwwatan tamilu bihi ila naw'in qasawah fa inni asma'u al hadith arju an arwiyahu wa abtadi'u bit tasnif arju an utimmahu walaula qaswatul qalb wa tulul amal lama waqa'a dhalik. Maksudnya di sini, kat sini benda yang agak bukan kita nak bagi tahu sini, agak tidak biasa kita dengar lah. Yang diketengahkan oleh sebahagian ulama' iaitulah perkara berkenaan dengan ilmu ini kadang-kadang boleh menyebabkan hati kita menjadi keras, ataupun dia akan menyebabkan hati kita ni disibukkan dengan sesuatu perkara yang berlebihan ataupun yang tidak penting. Contohnya macam Ibn Jauzi sebut di sini, aku meneliti tentang berkenaan dengan ilmu, ini ilmu agama dan kecenderungan dan menyibukkan diri dengannya, maka sebenarnya dia dapat menguatkan hati. Dan dia sampai boleh kuatkan hati kita ni sampai tahap dia boleh mencenderungkan hati itu kepada satu jenis kekerasan hati. Contohnya Syekh Ibnu Jauzi kata, sesungguhnya aku suka dengan hadis dan aku mengharapkan aku dapat meriwayatkannya. So bagi Ibnu Jauzi itu adalah satu bentuk kecenderungan yang boleh bawa kepada kekerasan hati. Aku mula menulis dan aku harapkan supaya aku dapat segera menyelesaikannya. Kalaulah tidak kerana kerasnya hati dan panjang angan-angan, tentulah tidak akan berlaku hal tersebut. Maksudnya di sini, kadang-kadang menuntut ilmu ni, kalau kita tak imbangkan dengan perkara-perkara berkait dengan tazkiyatun nufus, raqaiq, zuhud, kita hanya sibuk meriwayatkan hadis, kita hanya sibuk menulis,
kadang-kadang dia boleh menyebabkan hati kita keras. Apatah lagi kita kalau melibatkan sesuatu perkara yang contohnya macam membahaskan berkenaan dengan perawi, jarh wa ta'dil dan sebagainya. Kadang-kadang benda tersebut boleh menyebabkan hati kita keras. Macam mana kerasnya? Macam yang Ibnu Jauzi sebut. Bila dia dengar hadis, dia rasa nak riwayat hadis. Maksudnya dia akan rasa dia nakkan sesuatu kelebihan yang bersifat duniawi. Bila dia mula menulis, dia nak cepat-cepat selesaikan. Apa contoh zaman sekarang ni? Contoh zaman sekarang, nak berdakwah, nak cepat dapat follower. Betul tak? Kan? Saya nak berdakwah, tapi saya nak cepat juga dapat follower. Saya nak cepat juga dapat view. Saya nak cepat juga dapat crowd. Tapi saya nak berdakwah. So berdakwah tu ada part yang dalam ilmu, dalam dakwah ke dalam agama kita ni, ada part yang melibatkan urusan agama yang kalau kita tak seimbangkan dengan perkara berkenaan dengan tazkiyatun nafs, muhasabah diri, penyucian jiwa, raqaiq, perkara yang boleh melembutkan hati kita, apa lagi zuhud, kezuhudan, perkara yang melibatkan kezuhudan dan sebagainya, kita boleh tergelincir. Ni siapa kata ni? Ibnu Jauzi kata ni. Sesama juga macam dia kata fa inni asma'ul hadis arju an arwiyahu. Aku dengar hadis, aku harapkan aku boleh meriwayatkan hadis tu. Macam kita dengar apa? Hadis kan? Orang yang sibuk dengan nak cari sanad kitab, sanad hadis. Betul tak? Dia pun akan sibuk dengan nak cari sanad je. Lepas tu, bila dia sibuk nak cari sanad saja, dia mulalah apa? Dia mula menyibukkan diri dengan sanad. PhD katakan. Bila dia dah sibukkan diri dengan PhD dia saja, dia mengabaikan berkenaan dengan tazkiyatun nafs, berkenaan dengan raqaiq, perkara yang boleh melembutkan hati, perkara yang boleh melenturkan hatinya, zuhud dan sebagainya, dia akan lupa diri. Sebab dia dah terlampau menulis kan. Macam tadi, macam Ibnu Jauzi kata, aku menulis, bila aku start menulis, aku cepat-cepat rasa nak selesaikan. Dan kalaulah tak kerana puncanya adalah kekerasan hati dan panjang angan-angan, sudah tentu tak berlaku hal tersebut. Maksudnya hal ini berlaku kepada penuntut ilmu disebabkan oleh apa? Nak kerja. Aku nak jadi, nak dapat jawatan. Tapi kita kata apa, tak, isu dia taklah menjadi masalah. Maksudnya nak kerja tu tak jadi masalah. Cuma bila dia, obsesi dia hanya hal tersebut. Itu tandanya adalah hatinya adalah hati yang telah berlaku satu bentuk kekerasan hati. Dan panjang angan-angan seperti mana yang Ibnu Jauzi kata. Kemudian tengok, Ibnu Jauzi kata apa? Dia kata, فَوَجَدْتُ أَنَّ الْكَمَالِ هُوَ التَّشَاغُلْ بِالْعِلْمِ مَعَ تَلْذِيعِ النَّفْسِ بِأَنْوَاعِ الْمُرَقِّقَاتِ تَلْذِيعًا لَا يُخْرِجُهَا عَنْ كَمَالِ التَّشَاغُلِ بِالْعِلْمِ. Dan aku dapati keadaan yang sempurna. Tadi tu keadaan yang kurang lah. Orang yang disibuk dengan ilmu saja, dia tak bahas langsung bab macam mana nak lembutkan hati. Dia sampingkan. Hari-hari buat apa? Hari-hari tulis kitab rat orang. Dia akan jadi penyakit. Akhir sekali, semua orang dia nak rat. Betul tak? Dia buat apa? Video. Nak buat video. Video react. React. Sekarang buat react. Nak kritik orang tu, nak kritik orang ni. Hari-hari duk sibuk dengan tengok video orang. Kita cari apa kesalahan dia. Salah. Tiba-tiba bila orang check dia salah, dia melenting. Nampak? Kat situ dia akan menyebabkan hal tersebut bila kita terlampau obses dengan benda tersebut. Walaupun dia adalah salah satu daripada cabang ilmu ataupun cabang dakwah, cabang amal ma'ruf nahi munkar, tetapi kalau kita berlebihan, kita tak seimbangkan dengan ar-raqaiq,
perkara yang boleh melembutkan hati. Tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Zikir, yakni kita kata mengingati dan memahami, mentadabburi makna-makna yang terkandung dalam zikir. Menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang boleh menimbulkan kezuhudan dalam hati. Ar-raqaiq, melembutkan hati, mengingati kematian. Maka kalau kita tak seimbangkan dengan hal tersebut, dia akan jadi kerah hati. So jaga-jaga. Sebab itu kata Imam Ibn Jauzi, aku dapati keadaan yang sempurna bila seseorang itu dia menyibukkan diri dengan ilmu. Dia bukan makna kata dia kena tinggalkan kalau dia tulis risalah, tesis, PhD, dia kena tinggalkan. Tak. Teruskan. Teruskan dengan PhD dia, teruskan dengan master dia, teruskan dengan BA dia, teruskan dengan pengajian dia. Teruskan. Tetapi jangan lupa disertai dengan perkara-perkara yang boleh melembutkan hati tadi. Yang mana hal tersebut takkan mengeluarkan dia daripada keadaan dia menuntut ilmu tadi. Ini makna lah. Dari sudut lebih kurang lah. Kalam Ibn Jauzi ni lebih kurang lah kita sebut secara maknanya. Jadi maksud di sini, Syekh nak bagi tahu dekat kita, penuntut ilmu ni, dia kena seimbang. Dia kena seimbang maknanya. Makna katanya di sini, dia tak boleh lah dalam, maksudnya dalam, dia berinteraksi dengan kesalahan orang lain ataupun nak mengingkari kemungkaran, maksudnya dia kita kata hanya obses dengan perkara tersebut tanpa dia meneliti dan juga bermuhasabah diri. Itu maksud dia lah. Maksudnya kita kena seimbang lah, seimbang. Jadi kita tengok kan orang, kalau dia dah mula nak rad, nak membantah, okey, tak ada masalah, boleh bantah. Tetapi bantah dengan ilmiah, bantah dengan adil. Tapi bila dia dah sampai satu tahap tu, kita dah syok bantah orang. Kadang-kadang tu hawa nafsu akan menguasai diri. Syaitan akan datang. Dia akan bagi kita, dia akan hiaskan perkara yang batil akan menjadi perkara yang baik. Ini masalah. Kalau sampai tahap tu memang kita kena muhasabah diri. Sampai orang dah tegur, kita tak mau dengar. Orang nasihat kita tak mau dengar. Kita pun dah rasa kita ni kan tak ada dah. Orang lain semua salah lah, kita je betul. Ini masalah. Masalah kan. Tak ada dah. Kita tak berhenti. Orang tegur kita tak, mana boleh saya betul dalam maksud ni. Ini masalah. Ini berapa ramai orang lah yang terkena penyakit macam ni, wallahu musta'an. Terlampau obses untuk membantah sampai benda yang tak patut dibantah pun dibantah, ataupun dia membantah dengan cara yang batil. Itu pun satu juga kan. Wallahu musta'an. Baik. Kemudian asar ini juga nak bagi tahu dekat kita, antara faedah yang kita boleh dapat daripada asar ini, al-ma'unatu 'ala ta'ati was-suhbati fiha. Iaitulah kita mencari pertolongan dalam ketaatan dan kita bersahabat dalam rangka untuk mencapai ketaatan. Was-suhbatu fiha. Menuntut ilmu kita kena ada teman. Dalam melakukan ketaatan kita kena ada pembantu, kita kena ada penolong. So carilah kawan. Cari kawan, jangan cari kawan yang suka jack kita je. Kawan yang suka puji kita je, jangan. Cari kawan yang dia boleh bagi nasihat kat kita. Kalau kita terleka, teralpa, dia akan bagi nasihat. Kalau kita lalai, dia akan ingatkan. Dia akan tambih kita. Kalau kita tersalah, dia akan perbetulkan. Kalau kita buat baik, dia akan semangatkan lagi kita. Dia akan galakkan lagi kita buat benda baik. Kalau kita buat jahat, dia akan nasihat kita. Sebab itu, dalam konteks ini, seorang hamba itu, dia takkan mampu. Dia akan mudah lemah, mudah merasa putus asa untuk memperbaiki dirinya dengan sendirinya. Sebab itu kenapa kita berhajatkan kepada sahabat, teman, penolong, untuk kita tahqiqkan maslahat kebaikan kita untuk dunia dan akhirat. Baik. Dan termasuklah
persahabatan yang terpuji adalah kita nak menghasilkan manfaat agama. Dan inilah manfaat yang paling besar sekali. Kita bersahabat tu kerana agama. Iaitulah dengan kita menolong antara satu sama lain untuk masing-masing mendapat nasib, mendapat bahagian daripada pahala di sisi Allah. Untuk ilmu, kan? Maksudnya kita kena ada kawan lah. Kena berkawan. Tak semestinya kena ramai. Tapi kawan yang kita kata apa? Kawan yang dapat mengingatkan kita kepada Allah. Sebab itulah asar Mu'adz bin Jabal ni, dia khitab dia ataupun dia punya ajakan itu maksudnya pada dua individu lah ataupun lebih. Maksudnya dia tak melibatkan satu pihak, dia melibatkan pihak yang lain. Ijlis bina nu'min sa'atan. So kita sama-sama pakat-pakat nak tambah iman. Baik. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Iaitulah asar ini adalah perkataan beliau. Siapa Mu'adz bin Jabal? Disebutkan oleh Syekh Mu'adz bin Jabal ni nama penuh dia Mu'adz bin Jabal bin Amr al-Ansari al-Khazraji. Kunyah beliau Abu Abdurrahman. Dan dia dilaqabkan, digelarkan dengan Ibrahim hadhil ummah. Ibrahim umat ini. Wafat pada tahun 18 Hijrah. 18 Hijrah. Dekat dengan kawasan timur Ghaur Baisan di Jordan. Dari salah satu daripada negeri Syam, di kawasan negeri Syam. Baik. Al-Ansari Al-Khazraji, ini kita dah bincang sebelum ni. Al-Ansari ini nisbah kepada Ansar dan Khazraji nisbah kepada suku Khazraj. Baik. Yakni Ansar ada dua suku, iaitu suku Al-Aus dan Khazraj. Dan Mu'adz adalah daripada suku Khazraj, Khazraji. Sebab itu dilaqabkan dengan ataupun diletakkan gelarannya dengan Al-Khazraji, Al-Ansari Al-Khazraji. Baik. Kemudian kenapa Mu'adz ini dia digelarkan dengan Ibrahim hadhil ummah? Maksudnya ini satu perumpamaan yang dah terbiasa bagi sahabat. Maksudnya mereka akan letakkan satu gelaran yang menunjukkan gelaran itu merujuk kepada orang yang terdahulu berbanding mereka yang mempunyai ketokohan, antaranya nabi-nabi yang terkenal dengan keimanan mereka, dengan ketakwaan mereka, iaitulah pertama sekali nabi-nabi. Ini maksudnya boleh diberikan gelaran. Dan kadang-kadang kalau kita tengok ini sebenarnya bukanlah satu bentuk tazkiyatun nafs, bukanlah bentuk nak menyucikan diri, tetapi satu bentuk gelaran yang kita kata gelaran yang nak bagi satu motivasi lah kepada orang-orang beriman. Sebab itu Mu'adz bin Jabal digelarkan Ibrahim hadhil ummah. Oleh apa? Oleh para sahabat. Oleh para sahabat. Macam contoh macam Jarir bin Abdullah digelarkan Yusuf hadhil ummah. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah digelarkan Amin hadhil ummah. Abu Darda digelarkan Hakim hadhil ummah, orang yang paling bijaksana pada umat di kalangan umat ini. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, orang yang paling jujur, paling amanah. Jarir bin Abdullah digelarkan Yusuf hadhil ummah. Ini anda tak ingat kenapa digelarkan Yusuf. Tetapi salah satunya adalah untuk bagi tahu tentang berkenaan dengan kedudukan mereka. Anda pun tak pasti kenapa diletakkan Yusuf hadhil ummah. Itu mungkin kita boleh cari kemudian. Baik. Tapi Ibrahim hadhil ummah sama juga nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan dia keteguhan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dalam pegangan agamanya. Baik. Ialah dari sudut, kalau kita tengok dari sudut sifat amanah, hikmah, kebijaksanaan yang ada, dan sebab itulah mereka digelarkan dengan gelaran tersebut. Tak menjadi masalah lah kan, macam tu. Baik. Jadi itu berkenaan dengan faedah yang kita boleh dapat daripada asar Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, asar yang ke-10. Baik. Asar yang ke-11. Asar yang ke-11 iaitulah apa? Asar Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Baik.
قال المصنف وفقه الله الغرة 11 عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال لما سأله مسروق بن الأجدع عن مسألة يا ابن أخي أكان هذا؟ قال لا. قال فأجمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا. رواه ابن سعد وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وإسناده صحيح. وأبي بن كعب هو أبي بن كعب بن